Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya harap semua orang sihat. Okay, boleh dengar saya? Boleh dengar? Ada siapa-siapa boleh respon? Dekat chat pun boleh respon kalau dengar suara saya. Boleh dengar tak? Saya harap boleh dengar lah ya. Kita tengok sekejap kawan-kawan kita ada berapa ramai. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kita ada 5 orang dekat sini. Kamu tak respon, saya tak tahu lah. Saya harap kamu boleh dengar suara saya lah. Saya tengok dekat sini nampak macam okey ya. Okey. Baik, sebelum kita bermula, saya kongsikan dulu kita nak tengok. Okey, saya tukar paparan sekejap. Okey, baik. Sebelum kita start tajuk kita hari ni, kita nak tengok dulu tugasan-tugasan yang kamu dah hantar pada kelas yang lalu. Ini beberapa orang yang dah hantar tugasan. Saya pun dah buat semakan. Kita sama-sama tengok. Okey, Nur Syazwina. Okey, Nur Syazwina dah hantar. Minggu lalu kita, kelas yang lalu kita ada 10 soalannya. Okey, Syazwina dah hantar. Kemudian Nur Nisa Karmila. Okey. Kemudian Muhammad Mikael. Ada Muhammad Mikael? Mikael tak ada. Mikael dia tertinggal ni, dia dah buat, dia salah ambil gambar. Dia tertinggal soalan nombor 5, 6, 7, 8. Okey, Mikael. Kemudian Kemudian Nur Afikah. Okey, Nur Afikah. Afikah dah hantar. Nur Nabihah juga dah selesai hantar. Alia Syakira. Okey. Putri Amira Najwa juga dah hantar tugasan. Nur Adila. Okey. Seterusnya lagi Nur Akilah Aina. Okey, seterusnya Nur Fatihah Safiyah. Saya betulkan sikit Nur Fatihah. Saya betulkan sini istilah nama panggilan untuk pemukul pimpong ini ya. Okey, raket, pedal dan juga bat. Okey, kemudian Muhammad Hanafi. Akhir sekali kot, Muhammad Hanafi juga dah selesai hantar ya. Itulah kawan-kawan kita yang dah hantar 10 soalan tugasan kita pada kelas yang lalu. Okey, hari ni kita sambung lagi. Kita masih lagi dalam permainan kategori menjaring ya. Okey. Kita tengok sekejap tajuk kita hari ini. Sebelum kita mula, saya harap kamu ada buku teks dan buku tulis bersama kamu. Kita nak tulis dulu bahagian indeks. Kita. Okey, ni saya kongsikan di paparan sekarang. Kelas kita adalah bilangan ke-7, minggu pun minggu ke-7 Hari ni 5 Mac. Tajuk kita adalah tenis. Okey, saya harap kamu boleh isi bahagian indeks tu, penting supaya kita dapat ketahui kita dah sampai tajuk yang mana satu lah ya. Okey. Baik. Kita teruskan sahaja tajuk kita hari ini. Kita terus tengok kepada muka surat 60 kalau tak salah saya. Sama-sama kita cek. Muka surat 60. Yang ada buku teks fizikal boleh
terus rujuk buku teks fizikal lah ya. Muka surat 60 betul. Muka surat 60, ini tajuk kita hari ini adalah tenis. Okey. Baik, tajuk kita adalah tenis, muka surat 60. Kalau kita lihat tajuk ini, dia kurang lebih sama saja macam permainan yang kita lihat pada minggu lalu, kelas yang lalu. Kelas yang lalu kita tengok pingpong. Okey, kali ini tenis. Sebenarnya pingpong dan tenis ni dia banyak persamaan. Kalau nama dia pun dalam bahasa Inggeris, tenis lah. Tapi pingpong ni dipanggil apa bahasa Inggeris? Dia panggil table tennis. So memang banyak persamaan di antara tenis dan juga pingpong. Okey. Jadi hari ini kita nak tengok teori berkaitan dengan permainan tenis ini. Mungkin ada kawan kita yang dah memang main tenis ataupun pernah main tenis ataupun memang mahir main tenis. Mungkin ada juga kawan kita yang tak kenal tenis, tak pernah main pun tenis. Tak mengapa, hari ini kita lihat dulu teori-teorinya sahaja. Okey, kita tengok apa itu permainan tenis itu. Okey, seterusnya kita tengok sikit apakah kemahiran-kemahiran yang terlibat. InsyaAllah kalau berkesempatan pada sesi bersemuka nanti, kalau boleh kita cubalah, walaupun kita tak adalah kita kata gelanggang tenis di sekolah kita, tapi tengoklah insyaAllah mana yang kita boleh cuba untuk amali, kita cuba untuk amali. Okey, itu berkaitan dengan introduction sikit lah berkaitan dengan tenis. Baik, sebelum kita nak lihat, hari ni saya ada 11 soalan pendek-pendek sahaja ya. Saya tunjuk sekejap di paparan overview soalan-soalan kita. Okey, tu soalan 4, soalan 5, soalan 6, soalan 7, soalan 8, soalan 9, soalan 10, soalan 11. Okey, last kali muka surat 70. Okey, jadi tak banyak pun soalan, sikit sahaja. Okey, tugasan macam biasalah ya. Hari ni sambil-sambil kita jawab soalan, kita pun menyiapkan note lah. Okey, 2 in 1. Okey. Baik, sebelum kita tengok satu persatu soalan, mungkin nak bagi idea sikit kepada kamu. Saya nak kita lihat demonstrasi satu permainan tenis. Demonstrasi ni saya dah masukkan di dalam note yang saya post pada grup kelas kamu. Kamu boleh tengok semua dekat sini. Note kita ada. Bawah sekali saya ada video demonstrasi ya. Okey. Kamu pun boleh tengok sendirilah nanti. Yang ini saya dah kompilasikan dia di YouTube. Kamu boleh tengok. Kita try tengok. Mungkin ada gangguan sikit audio saya lah, tak dengar daripada video ini. Tetapi kita tengok sedikit lah permainannya ya. Kita tengok sedikit permainannya. Mungkin audio YouTube saya ni ada masalah sedikit. Tapi tak mengapa, kita tengok sikit. Video dia panjang 10 minit. Tapi mungkin kita tengoklah sekejap saja. Okey, kita tengok sedikit. Kita tengok sedikit sedutan antara permainan tenis, game yang menarik lah untuk kita tonton bersama ya. Game yang menarik untuk kita tonton bersama. Okey, selamat datang kawan-kawan yang baru masuk. Ada beberapa orang kawan kita baru masuk. Kita baru saja start introduction. Okey, tadi kita ada masalah audio sedikit. Okey. Jadi sekarang ini saya nak tunjukkan kepada kamu demonstrasi sedikit lah permainan tenis. Antara aksi-aksi menarik permainan tenis mungkin dapat menarik minat kamu lah untuk mencuba permainan ini. Okay? Video dia panjang 10 minit, tetapi kita tengok sebahagian sajalah 1-2 minit mungkin. Okay? Sambil-sambil tu kita tonton. Sambil-sambil tu kita boleh tonton dulu. Just stop it, Benoit Paire. Absolutely outrageous.
And this is what these two do, just put smiles on people's faces. So how do you call it? Double tweener? A double tweener. Top 0. 30 love. Dapat kamu perhatikan dia punya gelanggang dia tu, dia ada beberapa jenis gelanggang. Kamu tengok tadi gelanggang lain, ini gelanggang lain. Yang di paparan sekarang ni adalah gelanggang, dipanggil gelanggang tanah liat It just gets better and better. Okay, dapat kita perhatikan di situ memang agak kita nampak dia gunakan tenaga yang banyak lah ya, sebab dia punya gelanggang pun besar. Berlari dia ya. Sebab saiz gelanggang dia yang besar, dia banyak pergerakan lah. Okay? Dan juga nak memukul itu pun memerlukan tenaga yang kuat lah. Okay? Okay, last kita tengok. Last. Oh, okay, itu dia. Okey, itulah sedikit sedutan. Kalau kamu berminat, mungkin kamu boleh tengok lebih lanjut lagi lah. Okey, pautan dah saya berikan di dalam note saya tu. Bawah sekali kamu tengok, dia ada info ekstra dan video demonstrasi. Kamu boleh tonton di sana. Saya dah kompilasikan. Ada banyak video-video berkaitan dengan permainan tenis, ada demonstrasi, ada juga aksi-aksi yang menarik. Kamu boleh tengok di sana, ada masa nanti boleh check di YouTube lah ya. Okey, baik, kita terus kepada kita punya tugasan hari ini ya. Baik, saya check sekejap, kawan-kawan kita ada lebih kurang dalam 7 orang hari ini. Okey, kita teruskan sahaja. Saya harap kamu boleh nampak paparan saya clear dan boleh dengar suara walaupun ada gangguan sedikit tadi ya. Okey, baik, kita terus sahaja. Tajuk kita adalah tenis. Kalau kita lihat standard kandungan dia di sini, dia banyak kita kena buat aktiviti lah ya. Walau bagaimanapun kamu pun sedia maklum lah, kita sekarang ni hanya boleh buat bahagian teori sahaja. Okay? Dia kata apa? Melakukan kemahiran asas tenis dengan lakuan yang betul, mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan keselamatan, berkomunikasi, memahami, mengaplikasi etika dalam sukan ketika melakukan aktiviti fizikal. Okay? Baik, tak mengapa, itu kita teruskan sahaja. Saya harap kamu boleh isi ini tarikh, hari dan tajuk kita hari ini ya, iaitu tenis. Kita terus kepada soalan kita yang pertama. Kalau kamu perhatikan, jawapan dia pun kurang lebih je dengan pingpong ya. Sebab dia sangat banyak persamaan. Kita lihat, tenis boleh dimainkan secara tag warna merah iaitu sama macam pingpong, perseorangan dan juga beregu. So itu jawapan kita ya. Dia boleh dimainkan secara perseorangan dan juga beregu. Baik, saya laju saja. Kita tengok soalan nombor 2. Terdapat 5 kemahiran yang perlu dikuasai oleh pemain tenis. Terdapat 5 kemahiran yang perlu dikuasai di dalam permainan tenis. Apakah 5 kemahiran itu? Kita lihat di sini. Dia ada servis, memukul, volley, lock dan juga smash. Ada sedikit perbezaan ya. Nampak kita nampak dia punya istilah tu kurang lebih
Ada sikit dekat pingpong dan ada juga dekat badminton, ya. Dia macam gabungan. So kita ada servis, memukul, volley, dia panggil volley, ya. Sekejap lagi kita lihat apa itu volley, lock, dan juga akhir sekali smash. Itulah 5 kemahiran yang perlu dikuasai oleh seorang pemain tenis, ya, di dalam permainan ini. Okey, itu 2 soalan kita dah selesai. Kita tengok soalan ketiga. Okey, soalan ketiga saya nak kita label dan lukiskan gelanggang ini. Okey, ada di sebelah sini dia punya gambar rajah dia. Kalau kita lihat, dia ada banyak ukuran sedikit lah di sini, ya. Soalan memang sukalah benda-benda begini, dia akan tanya. Kita lihat dulu garisan dia, ya. Antara jenis-jenis garisan yang ada pada gelanggang ni, ya. Garisan tepi beregu, okey, beregu dia akan guna kawasan ni lah, ya. Ni garisan tepi perseorangan. Maksudnya perseorangan dia pakai yang dalam ni sahaja. Okey. Yang dalam ni dia pakai untuk perseorangan. Kalau beregu baru dia pakai garisan yang luar ini. Okey. Kemudian dia ada garisan tengah servis, kurang lebih sama macam badminton. Okey. Dia ada tanda tengah dan juga dia ada garisan servis. So mesti servis berada di sini, ya. Garisan itu. Okey, ukuran dia pula, kita tengok ukuran jaring 1.07 meter, di tengah 0.9 meter, okey, lebar 23, panjang 23, lebar dia 10.97, dan jarak kepada garisan servis ini tadi, garisan servis ini, jarak daripada jaring ke garisan servis ini adalah 6.7 meter. Itulah sedikit ukuran berkaitan dengan gelanggang. Saya nak kamu terjemahkan di sini. Kamu boleh lukis ikut dia, ataupun kalau kamu nak lukis lurus sahaja macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Straight saja. Okey, buatlah garisan dia. Okey, pun boleh, tak ada masalah. Masukkan label-label dan ukuran dia. Itu untuk soalan nombor 3. Okey, kita teruskan. Soalan nombor 4. Apakah kegunaan kemahiran pukulan pepat dan pukulan kilas? Okey, di sini ingin saya tekankan sedikit. Kalau kamu perasan, nama-nama pukulan ni kurang lebih macam pingpong. Okey, dia ada pukulan pepat, dia juga ada pukulan kilas. Sebab apa? Memang sama dengan pingpong. Kalau dia pukul daripada hadapan, dia panggil pukulan pepat. Kalau dia menggunakan belakang tangan dia, itu dipanggil pukulan kilas. Sama juga istilah ini di dalam tenis. Pingpong dengan tenis sama, kurang lebih. Okey, jadi di sini dia kata apakah kegunaan kemahiran pukulan pepat dan pukulan kilas? Kita tengok tag warna ungu. Okey, panjang sikit jawapan dia. Dia kata apa? Kemahiran ini, okey, kemahiran ini, kedua-dua jenis kemahiran ini, iaitu pukulan pepat dan pukulan kilas lah, digunakan untuk pukulan rally dari garisan belakang gelanggang yang bertujuan untuk mematikan langkah pihak lawan dan mengutip mata kemenangan. Itu dia punya maksud bagi pukulan pepat dan pukulan kilas. Maksud dia pukulan lah, pukulan yang biasa digunakan di dalam tenis. Okey. Baik, seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Boleh ya? Saya laju-laju je. Untuk demonstrasi, kamu kena tengok video demonstrasi lah. Di sana saya ada beberapa kompilasi video demonstrasi teknik memukul, teknik servis. Kamu boleh tengok macam mana mereka demonstrasi dengan baik lah, ya, di sana. Dapatlah idea sikit macam mana nak buat pukulan itu. Okay. Baik, kita teruskan sahaja bahagian teorinya. Soalan nombor 5 sekarang, ya. 4 pertandingan utama yang dikenali sebagai Grand Slam. Okey, apa dia 4 pertandingan utama yang dikenali sebagai Grand Slam? Okey, kalau bola sepak kita ada Piala Dunia. Okey, jadi Grand Slam ni ibarat Piala Dunia bagi permainan tenis lah. Jadi di dalam Grand Slam ini dia ada 4 pertandingan utama. Kita lihat apakah 4 pertandingan utama ini. Okey, tag berwarna pink, jawapannya di bawah ini. Kita tengok. Okey, jadual dia saya dah buat, kamu isikan saja. Okey. 4 pertandingan utama yang dikenali sebagai Grand Slam adalah terbuka Australia. Terbuka Australia dia menggunakan gelanggang keras. Okey. Terbuka Perancis menggunakan gelanggang tanah liat yang warna koko tadi. Okey. Kemudian dia ada lagi satu terbuka Wimbledon
dia menggunakan gelanggang berumput. Pun boleh juga, okey, gelanggang berumput. Akhir sekali terbuka Amerika Syarikat juga menggunakan gelanggang keras. Okey, jadi itulah 4 pertandingan utama yang ada di dalam Grand Slam, dan kalau kita perhatikan di sini dia menggunakan 3 jenis gelanggang yang berbeza, iaitu keras, tanah liat dan juga berumput. So itu maklumat yang saya nak kamu masukkan di dalam soalan 5. Masukkan di sini ya maklumat dia. Okey, itu soalan 5. Baik, kita teruskan soalan ke-6. Okey, ini berkaitan dengan teknik servis ya. Dia tanya kita, secara umumnya terdapat 2 jenis servis. Okey, terdapat 2 jenis servis secara umum. Apa dia? Tag warna biru. Kita tengok dekat bawah ni jawapan dia. Okey, secara umum pemain boleh menggunakan servis atas kepala. Bahasa Inggeris overhead serve, atas kepala, atau servis di bawah lengan dipanggil underhand serve. Underhand serve. Itulah 2 jawapan kita. 2 jenis servis, iaitu atas kepala dan juga salah soalan ni. Atas kepala dan juga di bawah lengan. Okey. Baik, kita teruskan soalan nombor 7. Terdapat 3 teknik servis atas kepala. Servis atas kepala ni pula dia terbahagi lagi kepada 3 teknik. Apakah 3 teknik itu? Di sini dia ada maklumkan kepada kita. Pemain pada masa kini akan menggabungkan flat serve, slice serve dan kick serve yang terdapat dalam servis atas kepala. So di dalam teknik kemahiran servis atas kepala, dia ada 3 lagi teknik-teknik lain, iaitu flat serve, slice serve dan juga kick serve. Ini kepada pemain yang advance lah ya. Dia ada banyak jenis dia punya servis ya. Baik. Itulah jawapan bagi nombor 7. Sedikit pengetahuan tambahan kita masukkan ketiga-tiga teknik servis itu di situ ya. Baik. Saya teruskan lagi. Soalan nombor 8, dia tanya kita, apakah maksud sweet spot dalam permainan tenis? Okey, tenis ni dia banyak istilah-istilah Okey, dia tanya kita apakah maksud sweet spot. Jadi kita lihat jawapannya, tag warna merah dekat sini Sweet spot bermaksud titik tengah pada permukaan raket yang memberi pukulan yang tepat. Kalau kamu perhatikan, raket tenis ni dia besar. So permukaan dia pun besar. Jadi kalau bola kita pukul, bola tu kena betul-betul pada bahagian tengah raket itu dipanggil sweet spot. Bermaksud pukulan yang di tengah itu, pukulan itu akan dia pergi laju, pantas dan juga pukulannya lebih tepat berbanding kalau bola tu kena di bahagian tepi-tepi raket. Jadi dia tak berapa kuat. So jadi pemain seboleh mungkin untuk cuba bagi bola tu kena di bahagian tengah raket supaya bola dia lebih padu lagi lah. Okey. Itu soalan nombor 8. Kita teruskan soalan nombor 9. Dia tanya kita, ini istilah baru apakah kegunaan pukulan voli pepat dan pukulan voli kilas? Okey, dia ada istilah dia, satu kemahiran dia, iaitu pukulan voli. Dia terbahagi 2, voli pepat dan juga voli kilas. Kita tengok apakah kegunaan pukulan voli ni. Okey, dia maklumkan kita di sini. Kemahiran yang digunakan oleh pemain dengan tolakan pendek tanpa ayunan raket ke belakang pada bola yang belum melantun ke tanah untuk mewujudkan tekanan kepada pemain lawan. Kalau kamu perhatikan, dia ada satu kemahiran ni, bola tu tak dan melantun pun. Sebab tenis ni macam pingpong kan, dia melantun dulu baru pukul. Tetapi boleh juga belum melantun pun pemain tu dah pukul. Itu dipanggil sebagai volley. Jadi biasanya kemahiran volley ni digunakan oleh pemain pada bahagian jaring, di bahagian depan jaring. Jadi nak buat hantar pukulan yang pendek ke depan, biasanya dia hanya tahan saja. Tahan itu, kemahiran itu dia panggil volley. Okey, itulah maksudnya. Volley pun terbahagi 2, iaitu volley pepat daripada sebelah depan ataupun sebelah belakang tangan dipanggil volley kilas. Okey, kita terus sahaja, dah nak habis dah kita. Soalan nombor 10. Apakah maksud pukulan lob? Okey, apakah maksud pukulan lob? Pukulan lob ni ada juga dalam badminton Okey, kita tengok pukulan lob.
Di bawah sini dia maklumkan kepada kita pukulan bertahan atau pukulan menyerang, boleh jadi dua-dua, di mana bola dihantar tinggi ke belakang. Okey. Jadi biasanya pukulan lob ni dia hantar bolanya tinggi dan dia hantar pada garisan hujung garisan dekat belakang. Jadi dia akan mengelirukan pihak lawan. Itu dipanggil sebagai pukulan lob. Okey. Baik, kita tengok soalan kita yang terakhir. Ada gambar rajah tapi takkan nak menerangkan gambar rajah ni kan, bukan boleh faham pun. Sebab tu saya bagi video demonstrasi. Saya harap kamu boleh tengok video demonstrasi, kamu lebih faham lagi, nampak sendiri macam mana pukulan lob, macam mana servis. Banyak video demonstrasi saya dah senaraikan di sana, kamu boleh ambil masa dan lihat satu persatu. Kalau saya cerita berkenaan dengan gambar ni pun kan tak ada guna lah, saya rasa kan tak nampak gambaran. Lebih baik kamu tengok video demonstrasi. Okay? Pukulan lob. Okey, yang akhir sekali nombor 11 kita tengok. Nombor 11, terdapat 3 jenis genggaman asas raket tenis. Macam mana cara pegang raket tenis? Okey, ada 3 teknik asas. Di sini dia bagi tahu kita teknik dia. Yang pertama, teknik jenis genggaman pepat timuran, Eastern forehand grip. Yang kedua, genggaman kilas timuran, Eastern backhand grip. Yang ketiga, genggaman continental grip. Okey, jadi grip-grip ni juga ada demonstrasinya, saya dah sertakan, kamu boleh tengok sendiri. Nanti dia akan terangkan kepada kamu, nampaklah sendiri bagaimana grip yang betul ataupun jenis genggaman yang betul sewaktu memegang raket tenis. Okey, itulah 11 soalan kita pada hari ini. Soalan simple-simple sahaja. Seperti biasa, kamu ada masa seminggu untuk selesaikan ini. Seminggu lah sebelum kelas kita yang akan datang lah. Okey, jadi saya harap kamu pelan-pelan boleh buat tugasan kita dan hantar. Link semua saya dah berikan di dalam post saya. Okey, semua dah ada maklumatnya di sini. Okey, untuk kelas hari ini kita sampai di sini sahaja. Mungkin ada soalan kamu nak tanya saya, kamu boleh chat ataupun on mic sekarang untuk tanya soalan. Tugasan hantar pada pautan yang disediakan seperti biasa. Okey, jangan lupa untuk tengok juga video demonstrasi yang saya berikan di pautan ini. Bawah sekali ni ada video demonstrasi. Saya harap kamu boleh tengoklah, dapatlah gambaran sikit, idea sikit bagaimana kemahiran tenis ini ditunjukkan kepada kita. Okey, ada soalan? Last call, ada soalan? Apa-apa soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, soalan lanjut kamu boleh tanya saja di dalam channel Telegram. Saya insyaAllah saya akan reply di sana. Okey, apa-apa pun boleh tanya di sana sahaja. Kalau begitu, kita tamatkan kelas kita. Jangan lupa isi kehadiran. Saya dah bagi link sebentar tadi. Dekat chat pun ada link kehadirannya. Okey, sekejap kalau nak saya paste lagi sekali link kehadiran. Jangan lupa isi link kehadiran. Sekejap saya paste lagi sekali dekat chat. Okey, ini link kehadirannya. Okey, link kehadiran saya dah kongsikan. Link kehadiran kita tengok sikit. Ini antara kawan-kawan kita yang ada hari ini. Okey, kita ada 8 orang sekarang ini. Baik, bagi kawan-kawan yang dah isi link kehadiran, boleh terus buat tugasan dan hantar tugasan kita pada link yang saya dah sharekan kepada kamu. Okey, sampai berjumpa lagi, kelas akan datang. Setakat ini saja kelas kita hari ini, ringkas-ringkas saja. Okey, baik. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Okey. Ya, sama-sama. Minta maaf gangguan audio permulaan tadi, minta maaf. Tak pasti tu apa masalah dia.